Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke FH Training Center. Nama saya Amir Farhan. Hari ini saya akan mengajar anda bagaimana untuk melakar dan membuat simulasi menggunakan Tinkercad. Sebelum itu, kita kena kenal apa itu Tinkercad. Tinkercad adalah satu perisian yang percuma mana digunakan untuk mereka 3D, elektronik dan juga coding. Tinkercad yang digunakan oleh guru ataupun kanak-kanak ataupun pelajar ataupun sesiapa saja yang mahu menggunakan. Okey, sebenarnya banyak perisian-perisian lain selain daripada Tinkercad yang digunakan oleh pelajar, guru dan sebagainya. Antaranya adalah menggunakan perisian seperti freezing app, menggunakan aplikasi Proteus dan banyak lagi. Untuk video kali ini, kenapa saya gunakan aplikasi menggunakan perisian Tinkercad? Kerana ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Antara kelebihannya adalah ia adalah percuma digunakan. Jadi anda tidak perlu keluarkan duit untuk membeli ataupun untuk melanggan menggunakan Tinkercad. Dia adalah 100% percuma. Yang kedua adalah ia adalah senang digunakan. Kenapa? Kerana Tinkercad perisian yang kita gunakan adalah secara atas talian, secara online. Okey. Jadi anda tidak perlu download aplikasi, anda hanya perlu buka laman web dan anda perlu search Tinkercad dan anda boleh mulakan projek. Okey, itu adalah senang digunakan. Selain itu, kenapa ia senang digunakan? Kerana ia adalah satu perisian yang mana ia membantu kita untuk menyimpan maklumat projek kita secara automatik. Jadi anda tidak perlu tekan save dan mana-mana button untuk simpan projek anda. Itu adalah dapat menyimpan maklumat projek kita secara automatik. Okey, kelebihan ketiga ia adalah multi-platform. Di mana ia digunakan di mana-mana komputer. Contohnya di tempat kerja ataupun di sekolah ataupun di college ataupun di mana-mana tempat yang anda berada dengan menggunakan komputer. Anda boleh berlari dalam browser anda Tinkercad dan anda terus boleh mulakan projek. Kelebihan keempat adalah perisian Tinkercad adalah sangat menyeronokkan. Kenapa? Sebab ia mempunyai interface, dia mempunyai paparan yang sangat cantik, gambarnya sangat cantik dan simulasinya sangat cantik lah. Okay? Jadi itu kenapa ia sangat menyeronokkan. Okey, kelebihan kelima adalah ia dapat mereka bentuk 3D printing. Okey, kita dapat mendesain 3D cetakan 3D di dalam Tinkercad. Okey, mana 3D design ni, okey, mereka 3D ni untuk kita print, untuk kita cetakkan ke bentuk fizikal, mana kita boleh keluarkan daripada bentuk visual ke bentuk fizikal. Okey, kita boleh mereka dalam Tinkercad. Kelebihan keenam adalah ia dapat berkongsi projek kita ataupun projek orang lain. Mana kita boleh melihat projek mereka-mereka lain yang telah membuat projek menggunakan Tinkercad. Kita boleh rujuk dan kita boleh belajar, ataupun kita boleh berkongsi projek kita yang kita telah buat dengan mereka, dengan kawan-kawan kita lain dan sebagainya. Okey, ia boleh berkongsi. Okey, kita akan bergerak bagaimana untuk menggunakan Tinkercad. Pertama sekali anda mestilah membuka browser. Seperti saya gunakan adalah Google Chrome ataupun anda boleh guna Mozilla dan seumpamanya. Okey, ini saya akan guna Google Chrome. Buka browser anda
dan pergi ke tab address bahagian atas ni, dan anda perlu cari Tinkercad dan search, dan anda perlu pilih yang bahagian ni. Okey, bahagian atas sekali. Okey, ini adalah paparan menu utama bagi Tinkercad. Okey, di sini ada logo dia, di bahagian kanan atas sekali ada bahagian menu dia, gallery, block, learn, tab, teach, search, sign in ataupun join now. Okey. Pertama sekali anda perlu login, perlu masukkan ke dalam masukkan akaun anda ke dalam Tinkercad untuk mulakan projek. Okey. Seperti saya akan masukkan dengan menggunakan akaun Google. Okey, menggunakan akaun Google. Jika anda ada akaun Apple dan ada akaun-akaun lain, anda boleh masukkan gunakan akaun anda. Saya akan gunakan akaun Google. Okey, ini adalah paparan dashboard. Di sini ada paparan di sebelah kiri kali. Anda dapat lihat ada beberapa pilihan. Antaranya adalah 3D designs. Mana di sini kita boleh buat kita boleh bentuk dalam 3D. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, dapat buat rekaan 3D yang mana kita boleh simulasi dalam perisian, ataupun kita boleh print. Kita boleh cetak keluar kita telah rekakan. Okey, itu adalah 3D designs. Yang kedua adalah bahagian circuits. Untuk circuits ni kita boleh gunakan untuk mereka ataupun melakar projek menggunakan alat elektronik. Okey, seperti saya sebutkan tadi, dapat membentuk alat gabungan elektronik. Dan juga dapat membentuk dapat mereka bentuk menggunakan coding. Okey. Coding di sini di sini ada coding menggunakan coding Arduino, iaitu programming C++, okey, bahasa C++, ataupun menggunakan coding block. Okey, itu ada coding blocks. Okey, seterusnya ada paparan yang ketiga adalah code blocks. Okey. Code blocks ni adalah untuk buat perisian menggunakan code block. Dan yang pilihan keempat adalah lessons. Di sini anda boleh belajar, okey, bagaimana untuk menggunakan 3D designs ataupun bagaimana untuk menggunakan circuits, okey, circuit dalam ni. Okey. Untuk ni kita akan belajar menggunakan circuits. Okay, sebelum itu saya akan bagi sedikit tentang Tinkercad, mana kita akan buat satu circuit. Okay, kita akan buat circuit baru, tapi anda boleh lihat juga circuit yang dikongsi oleh mereka lain. Seperti yang saya sebut tadi, kelebihan Tinkercad adalah kita dapat berkongsi projek kita dengan pengguna yang lain. Okay, sebagai contoh, saya mahu belajar lita daripada mereka lain. Caranya adalah saya akan pergi ke bahagian atas kali ni, ada bentuk kanta. Saya akan search, dan di sini ada 3D design, circuit dan people. Okey. Contohnya saya mahu cari contoh projek menggunakan LED. Saya akan type LED dan tekan enter. Dan dia akan keluar banyak projek yang telah dibuat oleh orang lain. Okey. Caranya adalah mudah. Anda boleh tekan yang anda minat, anda mahu belajar. Contohnya saya mahu belajar ini. Okey. Tekan copy and tinker. Okey, ini adalah lita yang kita tekan tadi. Okey. Ini adalah kod bagi yang kita buat. Okey. Okey, untuk kali ini saya akan ajar bagaimana untuk mulakan
pada mula-mula sekali. Okey, mula-mula projek sekali. Bermula pada kosong. Okey, untuk projek ni saya akan ajarkan bagaimana untuk menggunakan secara asas menggunakan LED dan juga Arduino. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana. Kita akan create new project circuits. Okey, pada pemula dia akan kelihatan kosong seperti ni. Okey, kosong. Pertama sekali, untuk kita mulakan projek, kita kena tahu komponen apa yang kita akan gunakan. Komponen yang kita perlukan adalah LED. Yang kedua ada Arduino. Ketiga adalah perintang. Keempat adalah breadboard. Yang kelima adalah wire. Okey, untuk kita sambungkan. Okey, pertama sekali kita akan cari Arduino. Kita akan klik sekali. Okey, kita akan masukkan sini. Klik sekali. Seterusnya kita akan cari breadboard. Okey, kita akan klik sekali pada kiri tikus. Kita akan masukkan di sini. Kita akan cari LED seterusnya. LED. Klik sekali. Dan saya akan letakkan di sini. Okey. Seterusnya kita akan cari perintang. Resistor. Okey, klik sekali. Dan saya akan masukkan di bahagian ni, bahagian kaki positif LED. Kita akan susun balik. Sekejap kita masukkan balik LED. Klik sekali. Dan tekan. Okey. Jadi perintah akan bersambung dengan kaki positif LED. Okey, telah lengkapkan komponen. Seterusnya kita akan sambungkan wire. Okey, kita akan sambungkan ground. Kita akan sambungkan bumi ke kaki negatif LED. Tekan pada ground. Saya akan sambung ke sini. Ke negatif breadboard. Cara untuk kita nampak wire ni lebih kemas, caranya adalah kita tekan 2 kali. Dan kita akan seretkan bahagian atas. Ni mengikut kreativiti anda. Ini. Kita akan sambungkan bahagian ground, bahagian bumi ke kaki negatif LED. Okey, tekan. Okey, tekan. Seperti ini. Dan kaki positif bagi LED kita akan sambungkan ke pin. Kita akan sambungkan pin 2 sebagai contoh. Okey, saya akan laraskan wire ni supaya nampak lebih tersusun. Dan saya akan warnakan wire lain, warna lain. Okey, selepas kita warnakan wire lain supaya kita dapat bezakan mana kaki negatif dan juga mana kaki positif. Okey, kita telah selesai melakar alat gabungan elektronik di paparan ini. Seterusnya kita akan programkan kod bagi elektronik ini. Okey. Untuk coding kita ada beberapa pilihan. Okey.
Untuk coding kita akan tekan bahagian kanan sekali ni, dia barcode. Dia tekan, dia akan keluar paparan seperti ini. Untuk coding kita ada beberapa pilihan, antaranya blocks atau text ataupun text saja. Okay, kita boleh coding dengan text. Untuk contoh seperti ini, saya akan beri contoh sebagai block dan akhir pada projek saya akan tekan block dan text. Okay, saya akan beritahu bagian. Saya akan pilih blocks. Apabila kita tekan bahagian block, dia akan keluar code blocks seperti ini. Okay, set boolean LED to high, wait 1 second, set boolean LED to low, wait 1 second. Okay, set boolean LED. LED ni adalah LED daripada Arduino. Okay, nampak tak L? Ni adalah kode bagi boolean LED. Untuk contoh yang kita telah buat, kita telah lakarkan Arduino dan LED ni. Ni adalah LED yang bahagian luar. Okay, cara untuk kita programkan LED ini adalah pertama sekali kita kena buang ini. Okay, nampak tak ada dustbin, ada tong sampah di bahagian kanan bawah sekali. Saya akan buang dulu yang ni. Kita akan programkan coding yang baharu. Caranya pertama, saya akan masukkan. Okay, anda perlu ikut untuk buat projek ni. Saya akan seretkan set pin, setkan bahagian kanan. Okay, seterusnya saya akan masukkan saya akan register pin yang kita gunakan untuk LED. Seperti ini kita akan guna LED pin 2, set pin 2 to high. Okay, kita mahu sebagai contoh, okay, situasi ini saya mahu nyalakan LED selama 2 saat. Okay, selama 2 saat. Pertama sekali dia akan nyalakan 2 saat, kemudian dia akan off, dia akan tutup 2 saat, kemudian dia akan berulang. Okay, saya mahu buat dia berfungsi seperti itu. Saya akan register pin. Seterusnya saya akan cari delay. Okay, di bahagian control. Di bahagian control kita akan masukkan ni wait. Seretkan. Dan kita akan setkan 2 saat. Okay, di sini 2 saat. Seterusnya kita akan masukkan balik yang ni. Set pin 2, pin 2 itu gunakan to low. Okay, kita mahu matikan dia selama 2 saat juga. Okay, kita seretkan ni 2 saat. Dan seterusnya dia akan berulang pada atas sampai bawah. Dia akan berulang. Repetition. Okey, kita telah selesai membuat program coding blocks. Seterusnya kita akan membuat simulasi. Kita akan run simulasi. Caranya adalah kena tekan di bahagian start simulation. Okey, kita akan tekan start simulation. Okey, anda dapat lihat simulasi telah jalankan. LED ini akan nyala 2 saat, kemudian matikan 2 saat. Dan seterusnya dia akan berulang. Okey, kita telah berjaya untuk membuat lakaran lita. Dan juga kita telah berjaya buat programkan coding dia. Kita telah berjaya. Saya akan stop simulation. Seperti yang saya beritahu tadi, saya akan jadikan dia sebagai text. Okay, untuk pilih text, tekan block and text tersebut. Untuk kali ini saya akan ambil block and text. Okay, dia akan keluar paparan seperti ini bila kita pilih blocks and text. Okay, apa fungsi text ini? Fungsinya adalah kita boleh pertama kita boleh faham, okay, bagaimana Arduino ini berfungsi. Dan juga kita boleh ambil coding ini, kita boleh ambil text coding ini dan kita boleh copy.
dan kita boleh masukkan ke dalam Arduino IDE. Okey, kita boleh masukkan sini direct terus. Okey, kita akan paste dan dia akan keluar di bahagian ini. Kenapa? Kerana menggunakan Arduino IDE adalah kita mahu upload, kita mahu hantarkan kod program ni ke Arduino yang bentuk fizikal. Okey, ke bentuk yang luar, mana kita boleh lihat sendiri LED tu menyala. Okey, yang kali ni kita buat LED menyala dalam komputer kita. Okey, ni secara simulasi. Yang coding bagi Arduino IDE kita dapat melihat secara visual, secara fizikal. Okey, itu perbezaannya. Dan selain itu anda boleh mengubah selepas anda pastekan coding ke sini, anda boleh ubah nama bagi LED dan sebagainya. Okey, setelah kita telah belajar menggunakan cara bagaimana untuk buat lakaran litar dan juga bagaimana untuk kita programkan, kita mahu bangunkan litar kita ni dengan menggunakan coding, kita telah tahu. Kemudian kita telah selesai dan kita mahu, sebagai contoh, saya mahu kongsikan projek saya pada orang lain ataupun saya mahu simpan untuk diri saya. Caranya adalah anda pergi ke share, bagi kanan sekali share di design. Anda boleh save, anda boleh simpan gambar rajah yang anda buat lakaran litar ini, boleh save ke dalam laptop komputer anda, ataupun boleh share melalui link email. Okay, itu antaranya. Jadi ini adalah pengenalan asas bagi menggunakan Tinkercad. Okay, bagaimana untuk jalankan litar Arduino di dalam Tinkercad. Jadi saya rasa cukup itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat belajar banyak daripada video ini, dan saya berharap juga anda dapat mencuba di rumah, di tempat kerja anda, bagaimana untuk menggunakan Tinkercad. Okey, membuat lakaran litar menggunakan Tinkercad. Jadi itu saja. Saya harap anda dapat mencuba dengan baik dan jayanya. Daripada saya, Amir Farhan. Assalamualaikum dan selamat.